Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, pada hari ini Umi nak cerita tentang kenapa kita nak kena pilih bisnes MU ini. Di antaranya ialah kalau kita tengok apa-apa bisnes sebenarnya memang boleh buat duit kalau kita rajin. Okey, kalau kita rajin kita memang boleh buat duit. Okey, persoalannya cuma ketika kita buat bisnes tu bila kita tak sihat, bila kita sakit, bila kita dah tak ada dekat dunia ni, adakah income yang kita dapat tu berterusan? Maksudnya kat sini Umi nak ceritakan, Umi nak ceritakan yang bila anda buat perniagaan MA, ada maksudnya apa yang anda akan dapat, ada 14 income yang anda akan dapat. Tapi pada hari ini Umi tak nak cerita lah 14, banyak sangat. Banyak sangat 14 tu kan. Biasa orang cuma ada satu je pendapatan. Tapi ni yang Umi nak cerita ni lebih kurang 4 lah katakan. Okey. Maksudnya dia ada 14 pendapatan. Okey. Dia ada 14 pendapatan, 14 income. Okey. Yang pertama ialah untung terus. Okey, yang pertama adalah untung terus. Apa-apa bisnes semua ada untung terus kan? Kita beli sekian, kita jual sekian. Dapatlah untung terus kat situ. Okey, kemudiannya ialah bonus usaha. Okey, kita ada bonus usaha. Bonus usaha ni kita akan dapat pada setiap 15 hari bulan lah. Tapi sekarang MW tak bagi 15 hari bulan pun. Kadang-kadang 11 hari bulan dah masuk. Kadang-kadang 13 hari bulan dah masuk. Dia tak pernah lewat. Okey. Itu bonus usaha yang kita akan dapat setiap bulan. Macam gaji. Kemudian, yang ketiganya ialah apa? Yang ketiganya ialah bonus kepimpinan. Ataupun dalam erti kata lain, kita panggil dia pencen. Dapat pencen. Apa tu pencen tu? Nanti saya akan cerita. Yang keempat, apa? Bonus tahunan. So, Umi adalah bekas seorang guru. Okey, kalau guru ada tak bonus tahunan? Mungkin ada tapi terlalu sedikit. Okey, ini empat je Umi tunjukkan dulu. Okey, kemudian ada lagi lah Umi tambah lagi satu. Maksudnya bila kita membina perniagaan ni sampai satu tahap, kita boleh melancong setiap tahun ke luar negara. Contoh luar negara tu apa? Luar negara tu contohnya pergi ke US, pergi ke Hawaii, pergi ke Alaska, pergi ke Jepun, tempat yang jauh-jauh tu. Okey, ini di antara reward lah, di antara pendapatan yang MW bagi bila kita membina perniagaan ni. Okey, jadi kali ini Umi nak ceritakan apa yang menyebabkan kalau anda tengok dekat dunia luar, siapakah yang membina perniagaan MW? Orang yang membina perniagaan MW ni tidak kira apa-apa latar belakang. Okey, maknanya latar belakangnya ada guru, ada doktor, ada usahawan yang dah berjaya pun dalam bisnes, tapi mereka tetap nak buat. Kenapa? Di antaranya sebab apa? Kenapa mereka tetap nak buat? Sebab ni. Sebab apa? Sebab pencen. Buat sungguh-sungguh bisnes ni dia akan memberi anda pendapatan passive income. Maknanya passive income ni anda buat ke anda tak buat bisnes ni, anda tetap dapat pendapatan. Anda ada ke tak ada ke dekat dunia ni, anda tetap dapat pendapatan. Yang dapat siapa? Waris. Itu ada di MW. So Umi nak tunjukkan macam mana nak tunjukkan bahawa yang perniagaan MW ni macam mana nak dapat pencen tu. Dan kenapa Umi sebagai seorang ustazah pun pilih MW ni. Kenapa? Di antara yang Umi tertarik ialah MW tidak mengamalkan piramid sistem. Dia tidak mengamalkan piramid sistem. Okey, kita tengok gambar rajah ni. Kita cuba tengok. Okey, ni buat bulat-bulat. Okey, kita tengok. Okey, kalau kita tengok gambar rajah ni, dia macam piramid sistem. Memanglah kan. Macam maksudnya kat sini A, B, C, D. Okey. Kalau Umi tanyalah, rata-rata orang akan pilih nak duduk dekat A ni. Orang nak duduk dekat A kenapa? Sebab A inilah CEO, inilah bos. A ni adalah bos.
dia gaji yang paling dapat banyak ialah bos. Siapa yang paling banyak yang bersusah payah ialah pekerja bawahan. Itu kebanyakan. Itu adalah piramid sistem. Dekat mana-mana kita pergi tempat kerja biasanya akan ada piramid sistem. Okey. Jadi kat sini dalam perniagaan ini, dalam perniagaan ilmu ini, apa yang menarik hati Umi dulu, apa yang menyebabkan Umi nak bersungguh-sungguh nak buat ni sebab benda ni. Contoh, dia masuk dulu. Ini Umi nak tunjukkan dia tak amalkan piramid sistem. Macam mana dia pula dapat pencen? Contohnya kan. A ni contohnya dia masuk dulu. Mungkin dia tak masuk tahun 90 lah. Katalah dia masuk tahun 90. Okey. A ni dia adalah seorang pengedar terus. Dia pemimpin lah dalam MW, dia pemimpin. Kemudian katalah, Umi kata anggapkanlah dia ada pendapatan 5,000. Dia ada pendapatan 5,000. Okey. Lepas tu dia taja Dia taja orang bawah dia. Okey, dia taja orang bawah dia ni. Okey, dia taja orang bawah. Kemudian ada dekat sini yang orang lain dia taja lah, maknanya dia sponsor, dia memberi peluang kepada orang-orang nak guna barang kan. Tapi yang B yang dia taja ni, dia kata bila dia faham tentang pelan pemasaran yang ditunjukkan, dia cakap dengan A, boleh tak ajar saya business ni? Jadi A pun ajarlah si B sampailah B ni dapat pendapatan berapa? Dapat pendapatan 5,000. Bila B dapat 5,000, maknanya ubah tak hidup si B tadi yang daripada kosong, dia tak ada extra income langsung tapi membina perniagaan MW, dibimbing, diajar, dia dapat 5,000, berubah hidup dia. Sebab misi dan visi MW ialah membantu insan ke arah kehidupan yang lebih baik. Jadi, bila B dapat 5,000, A ni akan dapat ganjaran, dapat pencen daripada MW sebab dia menjayakan orang bawah dia, dia akan dapat 3,000. Okay, dia akan dapat apa? 3,000. Sebab kenapa dapat 3,000? Sebab dia tolong orang bawah dia. Daripada tak pandai, dia ajar sampai dia pandai. B pula, dia masuk lebih lewat daripada si A. Mungkin tahun 91 ataupun 92. Tapi dia faham pelan pemasaran MW, dia kena ajar ramai orang, dia kena bantu ramai orang, dia kena beri peluang pada ramai orang. Bimbing ramai orang sampai dia berjaya. Jadi kat sini dia bantu dan bimbing ada 2 orang, 2 kumpulan daripada organisasi dia yang dapat pendapatan 5,000. B akan dapat bonus kepimpinan ataupun pencen daripada MW berapa? 6,000. Ini adalah anggaran. Dia boleh lebih, dia boleh kurang. Okey. Anggaran kebiasaannya lah, senang nak kira. Okey. Bila dia dapat 6,000 kan, walaupun dia sebenarnya dia lebih lewat masuk MW daripada CA. Kemudian kita tengok C. C kat sini dia lagi faham. Oh macam tu. Jadi dia bantu dan bimbing, ada daripada grup dia tadi, ada 3 grup tadi pendapatan 5,000. Nampak tak? C, dia bantu 3 kumpulan daripada organisasi dia, ada pendapatan 5,000. So C dapat pendapatan berapa? C dapat pendapatan 9, passive income tadi 9,000. Nampak tak? Kemudian D. D pula ialah orang yang dia lagi lewat masuk MW, dah bawah ke bawah, dah mungkin beza 10 tahun dengan yang CA. Tapi kat sini dia bantu dan bimbing ada berapa orang? Ada 6 orang. Okey, dia bantu dan bimbing ada 6 orang, ubah hidup mereka daripada mungkin dia asalnya seorang suri rumah, tak ada pendapatan, sampai dia ada pendapatan minimum 5,000. Ada tu sampai 10,000 sampai 20,000, bayangkan. Maksudnya kat sini dia dapat berapa tu pasif tu? Dia dapat 18,000. Nampak tak? So ini adalah nak menunjukkan kepada anda yang MW tidak mengamalkan piramid sistem. Siapa yang bekerja keras, dia yang dapat lebih. Ada tak nampak dia menindas orang yang kat bawah tu? Ada tak nampak? Sebab kita tengok orang yang dekat bawah tu dia bekerja keras, pendapatan dia lebih besar daripada yang atas dia. Nampak? Maknanya dia tidak ada had
Pendapatan tu tidak ada had, semakin ramai orang yang kita bantu. Semakin ramai orang yang kita bantu dia ubah hidup dia, yang dia boleh buat pendapatan, boleh tolong ramai orang, maknanya pendapatan tu lagi besar. Nampak tak dekat situ? Bayangkan kalau kita ada 20 orang yang kita bantu. Itu dah lain pula. Itu sebab tu passive income yang Umi cerita ni baru satu tahap. Dia ada banyak lagi passive income tu, ada banyak lagi ke dalam yang Umi tak boleh nak cerita ketika ini. So maknanya ditakdirkan kita meninggalkan dunia ni. Kita matilah senang ceritanya kan. Mati, meninggal dunia. Duit-duit ni tadi, yang 3,000, 6,000 ni tadi. So ni, 18,000 ni semua. Siapa yang dapat? Dia akan diwariskan kepada generasi kita, anak-anak kita. Maknanya kita punya anak lah, kalau kita ada anak lah yang dapat. MW akan cari kita punya waris. So maknanya dekat sini, MW bila kita buat membina perniagaan MW ni tadi dan kita bantu dan bimbing ramai orang, apa yang berlaku? Okay, dia meninggalkan pendapatan kepada waris kita. Dia akan meninggalkan pendapatan kepada waris anda, bukannya pekerjaan kepada waris anda. Nampak tak? Walaupun tak buat MW. Sebab contohnya dah ada banyak. Okey. Jadi tengoklah peluang yang ada di kat depan mata. Tengoklah pelan pemasaran ni dengan mata, tengok dengan mata dan hati. Kena tengok dua-dua. Okey. Kita kena tengok dengan mata dan hati, barulah anda nampak dekat sini bahawa perniagaan MW adalah perniagaan manusia membantu manusia lain. Okey. Manusia membantu manusia lain. Mudah-mudahan dengan apa yang kita bantu, kita beri peluang pada orang, dan bila mereka dapat pendapatan dan mereka boleh bersedekah, mereka boleh buat amal jariah, mudah-mudahan bila kita dah tak ada dekat dunia, pahala tu berpanjangan. Pahala tu berpanjangan, dia jadi ada amal jariah untuk kita. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.